Tapi apa yang nak percaya? Segala yang kita nak percaya tentang Tuhan, kita tak tahu. We never seen God. Kita tak pernah tengok Tuhan. Kita hanya boleh tahu, percaya Tuhan menerusi apa yang Tuhan beritahu. Jadi dia bagi tahu tentang dirinya, dia bagi tahu tentang Rasul sebelum ni, dia bagi tahu tentang malaikat, dia bagi tahu tentang syurga dan neraka, dia bagi tahu apa yang bakal berlaku. Kita terima apa yang dia bagi tahu. Macam mana dia, kita tak tahu. Okey. Selepas itu ada satu bahagian lagi. Bahagian itu bahagian setelah kita percaya betul, baru dia bagi tahu, awak buat yang ni, jangan buat yang ni. Kalau daripada foundation tak ada, saya tak percaya kat awak. Contoh orang kita kata, saya tak percaya kat awak. Kalau kita tak percaya kat dia, apa dia suruh pun kita nak follow buat apa? Kita tak percaya. Setelah kita percaya, baru kita ikut arahan itu. Kerana kita percaya pada balasan dan kebenarannya. Okey, nak percaya wujud malaikat is not big deal. Mudah. Nak percaya tentang Allah hantar Rasul, mudah. Tapi ada certain things, manusia jadi macam sebahagian persoalan timbul, khususnya berhubung dengan Tuhan. Pada zaman Nabi, Nabi cerita tentang Allah Ta'ala, semua Allah mendengar, semua orang faham Allah mendengar. Allah melihat, orang faham Allah melihat. Tak ada masalah. Allah berkata-kata, Allah berkata-kata. Semua orang faham macam tu. Tak timbul masalah. Allah berkata-kata, berkata-kata. Dia mendengar, dia mendengar. Dia melihat, dia melihat. Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan Ar-Rahman di atas arasy ia beristiwa. Tak ada siapa petikai. Nabi ada musuh, Abu Jahal, Abu Lahab, semua ahli-ahli Quran, ahli-ahli bahasa Arab. Mereka struggle all out untuk dismiss segala dakwaan Nabi tentang ketuhanan. Tapi no one of them, none, tidak ada seorang pun yang kata apa Muhammad kata yadullah, tangan Allah lah, wajah Allah. Muhammad gila kah? No. Because semua mereka faham Nabi Muhammad bercakap dalam konteks Allah yang laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak menyamai apa saja. Apa saja, sama ada dia beristiwa dalam maksud bersemayam dalam bahasa umum tapi dengan layak bagi Tuhan, ataupun ia tangan atau kaki atau mata atau muka, kesemuanya itu layak bagi kebesarannya yang tentulah tidak sama dengan makhluk. Tak ada orang mari petikai. Dia berkata-kata, tidak ada orang mari petikai. So itulah ahlu sunnah. Balik pada asas tadi. Itulah ahlu sunnah, yang ni ahli sunnah, ahli kepada sunnah Nabi. Bila kata sebut sunnah, termasuklah Quran. Ahli sunnah tu bukan ahli orang jabatan mufti, ahli jakim, bukan. Ahli sunnah tu sunnah Rasul. Macam mana Rasul dan para sahabat. Kerana Quran kata fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman sama seperti kamu beriman, mereka mendapat petunjuk. So nobody among the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang timbulkan isu ni. Rasulullah macam mana pula Allah duduk atas arasy? Tak sesuai tu. Macam mana pula Allah ada tangan? Tak sesuai tu Rasulullah. Nobody question about this. Sebab mereka faham ini layak bagi Allah Ta'ala. So okay, hal itu berlalu. Inilah ahli sunnah. Jamaah, jamaah apa? Jamaah para sahabat. Kalau nak kira jamaah Masjid Alwi, jamaah Masjid Seriyab, jamaah di Iran, jamaah di Iraq, susahlah. Jamaah Iran mazhab lain, apa nama Oman mazhab lain, Ibadi, Saudi mazhab lain, Jordan mazhab lain. Tentu jamaah yang di refer dalam hal ni jamaah sahabah radhiyallahu anhum ajma'in.
Tuan-tuan clear? Ni bahagian ibadat. Demikian juga bahagian akidah. Satu lagi bahagian ibadah, follow apa yang Nabi buat, kita ikut. Yang dia tak buat, kita tak usah buat. Because agama dia punya. Dia, Allah turun wahyu pada dia, tak turun wahyu pada kita. Itulah Ahlus Sunnah yang dipahami pada versi yang awal. Tuan-tuan clear kan ni? Masuk follow Nabi, follow the best generation. Mereka telah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Because, kenapa? Kerana they are granted, mereka itu dijamin oleh Allah bahawa akan selamat. Kalau kita faham yang itu, kita tahu you follow generasi ni, the best. Kita diperlih ni cenderung untuk remain dengan version yang awal ni. Itu maksud yang diperlih. Kita kalau boleh, apa yang mereka tak bahaskan, kita tak bahaskan. Soal fiqh lain cerita. Soal akidah, apa yang tak menjadi kompleksiti pada mereka, kita percaya seperti mana ada dalam Quran dan Sunnah. Kemudian, hal ini berkelangsungan. Sampai Imam Syafi'i, sampai Imam apa, masih berkelangsungan. Macam itulah orang percaya. Kemudian dunia Islam. Ni saya tak tahu tuan-tuan boleh tangkap sebenarnya perbahasan ni ke tak. Dimasuki oleh satu ilmu falsafah. Ilmu falsafah ni falsafah daripada Yunan. Nak kata semua salah pun sebahagiannya logik yang kuat. Kerana tokoh-tokoh pemikiran agama, teologi di dalam masyarakat Yunan sebelum daripada Arab lagi, sebelum Masihi lagi, mereka telah bahas tentang Tuhan ini dalam ilmu teologi mereka. Dalam perbahasan itu banyak perkara yang mereka bahaskan. Sebahagiannya itu nampak logik yang kuat. Contoh antara benda yang menjadi asas isu pada mereka. Allah ataupun Tuhan is the creator. Dia adalah pencipta. Bila dia pencipta, tentulah semua yang wujud ini dicipta oleh dia. Okey, senang je nak faham. Tapi ada dua perkara yang paling sukar bila kita babitkan untuk faham tentang penciptaan. Satu adalah time, satu adalah space. Satu ialah masa, satu lagi ialah tempat. Artinya tidak ada masa melainkan setelah dicipta oleh Allah. Maksudnya Allah tu tak ada masa. Dia panggil zat Allah tu. Saya tak tahu tuan-tuan boleh faham ke ni. Zat Allah tu, dalam English dia panggil the essence of God. Zat Allah itu tak terikat dengan masa. Pasal dia pencipta masa. Kalau tidak, kalau ada masa, ada zat Allah, siapa yang cipta masa tu? Tuan-tuan faham masa cerita? Faham kan? Boleh faham kan ni? Boleh faham kan dari belakang? Okey. Buat report pun lagi panjang, payah lagi pada hak saya nak cerita ni. Yang kedua ialah space, ruang ataupun tempat. Tidak ada tempat melainkan setelah diciptakan oleh Tuhan. Berarti Tuhan tidak ada tempat. Ini perbahasan asas. Kerana kalau dah ada tempat, ada Tuhan, siapa yang cipta tempat? Ini menimbulkan satu perbahasan panjang. Bila Tuhan tidak ada masa dan tidak terikat pada masa dan tempat, ketika Tuhan mencipta itu, dia mencipta ada masa ataupun tak? Sedangkan penciptaan itu ada permulaan. Dan kemudian bila dia nak menciptakan tempat, di mana dia menempatkan tempat tu? Katalah diciptakan alam. Di mana di tempat? Adakah alam ini tidak bertempat?
Karena sebelum ada tempat, mestilah tak ada tempat. Oh, pening. Ahli-ahli fikir Aristotle dia berfikir. Jadi kalau Tuhan berkata-kata, dia tak boleh berkata-kata pada kita kerana kita duduk dalam masa, sedangkan dia tidak duduk dalam masa. Kalau dia berkata-kata berarti dia sudah berada dalam masa. Tuan-tuan faham ni? Faham tak ni? Pasal dia out of time, beyond time. God essence has no time. There is no before and after for God. Tak ada dahulu dan kemudian pada Tuhan. So, kalau kita kata Tuhan berkata-kata, Tuhan berkata-kata, kalau dia berkata-kata dengan saya, artinya dia terikat dengan masa ini. Oh, tak boleh. Ahli-ahli fikir Yunan kata, no. Kalau dia mencipta, artinya dia telah mencipta, ada permulaan penciptaan. Oh, tak boleh. Lalu maka timbulkan tentang mover and move tadi. Maksudnya yang penggerak yang tidak bergerak. Tuan-tuan dan perempuan dengar saya cerita pun pening dah, betul tak? Pening. Panjang lagi lah, saya tak mau masukkan tuan-tuan dalam ilmu ini. Tapi buku-buku mereka telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bila diterjemahkan, pasal berkembang, apabila Baghdad berkembang, buku-buku diterjemahkan. Bila buku-buku diterjemahkan, maka timbullah sebahagian puak yang membaca buku-buku ini. Bila membaca, mereka pun nak laksanakan idea buku ini ke dalam akidah Islam. Ulama-ulama awal seperti Imam Syafi'i dan seumpamanya against buku-buku ni. Faham benda you dah fikir tentang zat Tuhan macam tu, you beriman sudahlah. Sebab tu kata Imam Syafi'i, hukmi fi ahli kalam an yudrab bil jara'id wa yutafu bihim bil asyair wal qabail. Hukuman aku pada pok-pok yang nak cakap benda macam ni, sebat dengan batang tamar, pelepah tamar atas belakang, kata Imam Syafi'i. Letak atas kenderaan tu, bagi dia tawaf setiap bandar ni kata ni, timbul masalah keraguan. To avoid benda ni. Tetapi macam kita lah, kita nak elok internet, nak elok apa, teknologi, susah bila benda tu dah masuk. Pada hari pertama mungkin kita tak mau cakap tentang dia, tapi semua orang dah mula masuk idea ni. So mesti ada ulama yang cuba nak mengatasi hal ini. Bila nak atasi hal ini, berlakulah kekeliruan. Ada yang keliru, ada yang betul. Ada beberapa tokoh, sebab yang dengar ni orang luar juga, saya sebut, ada beberapa tokoh yang timbulkan hal. Antara yang terkenal ialah Bishr bin Ghiyas Al-Marisi. Dia cakap banyak. Abdullah bin Sa'id bin Kullab, dia cakap masalah ni. Dia mula duk nafikan Tuhan ni tak bolehlah dia duduk atas aras, beristiwa atas aras. Kalau dia atas aras, lagi dia main masuk dalam masa, dia main masuk dalam tempat. Tuhan ni tak bolehlah berkata-kata pada manusia. Kalau dia berkata-kata, dia telah terlibat dengan suara, dengan huruf. Sedangkan Tuhan ni tak sama dengan makhluk. Dia tak boleh ada suara, dia tak boleh ada huruf. Bila ada huruf, ada suara, berarti ada masa. Ada perkataan pertama dan kedua, ada huruf pertama dan kedua. Idea ni dah masuk. Untuk melawan idea ni, macam-macam muncul. Muncullah mazhab Mu'tazilah. Bila muncul mazhab Mu'tazilah, saya tak mau timbul dah soalan-soalan hak kemudian tu. Jadi saya nak jawab semua sekali. Bila muncul mazhab Mu'tazilah, they tried their best untuk lawan benda ni dengan adaptasi pemikiran ni. Mula timbul, Tuhan mendengar
Contohnya, Tuhan melihat, Tuhan mengetahui. 3 sifat Tuhan ni. Melihat, mendengar, mengetahui. Tuhan, zat Tuhan ada, mendengar pun ada, melihat pun ada, ilmu, mengetahui pun ada. Ini semua asal. Asal ni maksud sebelum kejadian, maksud bukan sebelum, yang beyond time tu, yang masa tak ada lagi. Tuhan, sebab tu kita tak payah tanya sebelum ada Tuhan ada apa. Tidak boleh ada sebelum soalan tu, kerana Allah tidak ada sebelum. Kerana sebelum itu ialah time ciptaan Allah. Kita yang faham sebelum ni kerana kita duduk dalam time, kita duduk dalam masa. Jadi dia panggil qadim, yang ni qadim. Kalau Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan ada, melihat ada, mendengar ada, mengetahui ada, ilmu ada. Banyak yang ada sama dengan Tuhan dulu ni. Syirik ni. Syirik. Sebab apa? Sebab dia panggil berbilang-bilang pada yang qadim. Banyak sangat permulaan. Selain daripada zat Allah, banyak yang lain juga yang ada. Jadi untuk jawab, Ustaz Wafiq ada, bersama dengan Ustaz Wafiq ada mendengar, melihat, lagi apa? Mengetahui. Berarti ada 4 kewujudan. Kewujudan Ustaz Wafiq, kewujudan ilmunya, kewujudan pendengarannya, kewujudan penglihatannya. Saya nak tunjuk satu contoh. Ini isu yang Mu'tazilah bangkit. Tak boleh. Tak boleh. Dia kata kalau macam tu, artinya kita mempertuhankan banyak yang asal. Habis tu nak buat macam mana? Mendengar sama dengan melihat, melihat sama dengan mendengar, mengetahui sama dengan melihat. Semua tu satu ya. Tapi kalau kita kira, contoh belajar matematik, A sama dengan B, B sama dengan C, C sama dengan D, A sama dengan D. Betul tak? Betul tak? Contoh belajar matematik, betul tak? Melihat sama dengan mendengar, mendengar sama dengan mengetahui, mengetahui sama dengan zat Tuhan. Artinya mengetahui dan mendengar sama. Tak ada makna. Kenapa Allah disebut mendengar dan maha mendengar dan melihat, maha mendengar dan mengetahui? Untuk apa ulang? Pening. Maksud ilmu ini, ilmu falsafah tadi jadi pening. Antara murid kepada ilmu falsafah ni ialah Abul Hasan Al-Asy'ari. Ni timbul Asy'ariyah. Hak tu yang ustaz kita nak suruh tanya sangat ni. Timbul Asy'ariyah. Dia asalnya daripada madrasah Mu'tazilah tadi, yang nak lawan tadi, yang adapt idea falsafah ni. Tapi bila lama dia duduk dengan pak menakan dia, sebagai kata pak mentua dia, Ali Jubai, tokoh Mu'tazilah, 40 tahun dia duduk situ, dia berubah idea. Dia kata tak betul Mu'tazilah. So dia buat aliran baru nak jawab Mu'tazilah ni. Aliran baru yang dia buat itulah namanya Al-Asy'ariyah. Asalnya tak ada nama lagi masa awal tu. Kita panggil Asy'ariyah. Yang tuan-tuan duk tengok Asy'ariyah tu, yang tu lah. Sebab dia nak lawan hak Mu'tazilah tu. Jadi dia datangkan dengan tafsiran dia, yang dia asal daripada tim mereka. Dia keluar, dia buat tafsiran. Sebahagian daripada tafsiran dia itu sangat mirip kepada generasi awal tadi, yang tak mau tafsir tadi. Itu saya cerita awal tu. Sebahagian tafsiran dia tu, dia cuba deal untuk menjawab falsafah tu. Ada generasi awal yang setuju, ada yang tak setuju dengan dia. Lama-lama mazhab dia itu berkembang, datang idea yang baru, datang Baqilani, datang tokoh-tokoh yang lain, datang Al-Ghazali datang, maka developkan daripada sifat 7 kepada sifat 13, kemudian main sifat 20, kerana nak membahaskan, mengatasi isu falsafah ni. Mereka inilah dinamakan dengan Al-Asy'ariyah. Dan
saingan mereka yang muncul tak berapa jauh daripada mereka juga, tapi berbeza dengan mereka juga dalam beberapa hal. Satu lagi nama dia Abu Mansur Al-Maturidi. Di situ Maturidiyah. Mereka ni berkembang dalam dunia Islam, kemudian ada jawatan, ada apa, ramai juga ulama di kalangan mereka, ramai tokoh-tokoh besar. Di kalangan mereka ada yang begitu ketat, you tak boleh terima mana-mana pandangan, mesti pandangan golongan kami saja dalam nak menafsirkan isu-isu ketuhanan. Ada di kalangan mereka seperti Izzuddin Abdul Salam, juga Asy'ariyah, tokoh besar, tapi longgar, macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Ada sebahagian mereka seperti Al-Baihaqi, sebahagian sifat dia tafsirkan, sebahagian dia tak mau tafsirkan. Berlakulah krisis dalam dunia Islam. Ahli sunnah pecah menjadi tiga. Pecah jadi apa? Pertama, golongan awal salaf ataupun golongan ahli hadis. Yang kedua, golongan Asy'ariyah. Yang kedua, golongan Maturidiyah. Kelompok tiga ni sepanjang sejarah memang kritik mengkritik. Yang ni kata you telah terkeluar daripada jalan para sahabat. Yang ni kata cara you tafsir tu boleh menjadikan orang sangka Tuhan sama dengan makhluk. Berbagai-bagai. Jawab soalan yang tuan-tuan suruh tanya ni, perleh ambil stand yang mana. Fatwa perleh ni, kita cenderung kepada the first generation tu, yang tak timbul lagi ilmu ni. Tetapi dalam masa yang sama, yang timbul Asy'ariyah dan Maturidiyah ni, kita tidak mengkafirkan mereka, tidak juga menjatuhkan mereka sesat. Kita bersetuju pada sebahagian tafsiran mereka, tidak bersetuju dalam sebahagiannya. Kita tidak anggap itu usul kepada akidah, kita anggap itu perbezaan dalam perkara cabang yang bolehlah untuk kita memaafi di kalangan kaum muslimin. So perlis ahli sunnah dia pada version yang awal tu, version sebelum masuk idea-idea tafsiran. Habis itu dia tolak ke Asy'ariyah Maturidiyah. Kita tak adaptasikan dia di dalam pengajaran, tapi kita akui ramai tokoh-tokoh Asy'ariyah Maturidiyah muncul sepanjang zaman, dan mereka juga ulama-ulama kita di dalam fiqh, ulama-ulama kita dalam akidah juga, dalam bab-bab yang lain, ulama-ulama kita yang kita hormati, dan mereka di kalangan sekolah yang sama tapi tafsiran yang berbeza. Contoh faham ni? Cuma ada sebahagian negeri dia ambil pendirian macam hak yang generasi Asy'ari dan Maturidi. Kita punya, kita nak stay yang hak yang lama tu. Walaupun geng Asy'ari dan Maturidi ni dia kata no, hampa punya tu bukan, yang salah tafsir. Begitulah juga generasi yang follow yang awal ni, dia akan kata Asy'ari dan Maturidi juga salah tafsir, lari daripada salaf. Ada bersesat menyesat sepanjang zaman, ada berikut. Bukan saja antara mazhab akidah, antara mazhab fiqh pun ada. Lepas tu mungkin tanya, ni yang mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab tu apa pula ni? Yang tu bab ibadat tadi, bab hak mana boleh, hak mana tak boleh, bukan bab akidah. Jadi imam-imam ni akidah dia apa-apa? Akidah mereka macam generasi yang awal, macam generasi yang awal. So kita follow akidah mereka generasi yang awal. Lepas tu generasi yang kemudian Abu Hasan Asy'ari ni salah total ke? Kita pun tak persalahkan dia, kerana kita tahu dia duduk dalam satu keadaan dia hadapi masalah serangan falsafah itu. So dia nak jawab, nak counter balik, dia come up dengan teori-teori yang dia keluarkan, dan ia berkembang. Apa yang dikemukakan oleh ulama Asy'ariyah pada zaman kemudian tak sama lagi dengan buku Abu Hasan Asy'ari Al-Ibanah, tak sama lagi dengan Al-Baihaqi, Al-Bakhilani. Ulama dah tak sama dengan orang lain. Itu tak kira lagi apa yang disebut oleh Ar-Razi, ramai lagi, mereka dah tak sama. Al-Amidi lagi tak sama. Semua tu Asy'ariyah belakang. Bercanggah-canggahan pula pendapat mereka. Bila mai kepada benda-benda macam ni, masa ketika Allah berkata-kata pada Nabi Musa,
Allah berkata-kata pada Nabi Musa, atau sebenarnya Allah tak berkata-kata pada Nabi Musa? Malaikat yang berkata-kata. Kerana kalau Allah nak berkata-kata, tak boleh. Allah dia alam qadim yang tidak ada waktu. Dia macam tu. Kalau kita nak faham macam tu, jadi nanti orang akan faham Quran yang kita baca pun sebenarnya bukan kalam Allah yang langsung. Ia adalah, memang begitulah, kalam Allah yang zati lain. Yang ini adalah ibarat sahaja, bukan kalam nafsi. Kalam nafsi diterjemahkan menjadi ibarah panjang. Jadi akan hilanglah berbagai-bagai perkara yang penting kerana masuk dalam falsafah ni. Perleh pendirian kita, the first generation. Hak yang Asy'ariyah Maturidiyah daripada sebut, kita tak kata sesat dan kafir, kita kata kita tak prefer mazhab tu. Kita first. Jadi kita, bagi kita ahli sunnah wal jamaah, first generation itu yang diikuti oleh kebanyakan ahli hadis juga masuk daripadanya Asy'ariyah, masuk dalamnya Maturidiyah. Perleh punya version yang first tu. Itu maksud ahli sunnah yang ada di Perleh.